insurans ni mula-mula janji lain tapi lepas tu cakap lain. Okey. Lepas tu dibagi lain. Maksudnya masa nak offer tu lain tapi lepas nak claim ke ataupun satu masa selepas 5-6 tahun janji tu mungkin berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Aziz Riyadi. Kepada anda yang mungkin baru jumpa channel saya Aziz Riyadi, saya banyak berkongsi kepada ramai orang berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga pelbagai tips-tips kewangan lah. Okey. So, untuk video kali ni saya nak kongsikan satu benda menarik sikit yang ni lebih kepada financial protection lah, iaitu takaful. Saya dapat ada satu soalan lah, dia orang kata dia kata insurans atau takaful ni tipu kan. Jadi saya dapat daripada salah seorang daripada saya punya ejen lah. So saya pun tanya dia lah, so apa yang tipu? Apa yang orang tu cakap? Dia kata insurans tipu. Dia kata insurans ni mula-mula janji lain tapi lepas tu cakap lain. Okey. Lepas tu dibagi lain. Maksudnya masa nak offer tu lain tapi lepas nak claim ke ataupun satu masa selepas 5-6 tahun janji tu mungkin berubah. Okey, itu nombor satu. Biasanya persoalannya macam tu. Nombor dua, dia kata okey, dia bayar balik duit, lepas tu dapat balik duit kurang daripada yang dibayar. Kat sini bila saya nampak persoalan-persoalan ni, sebenarnya memanglah orang cakap tipu, tapi apa yang lebih saya nak tekankan adalah pemahaman orang tu mengenai takaful tu sendiri ataupun insurans tu sendiri. Dia kata takaful tipu kan, tapi anda tahu tak sebenarnya macam mana nak untuk elakkan ditipu? Itu nombor satu. Sebab kalau nak kata pasal investment kan, banyak juga investment yang orang kena tipu, yang kena scam, Macau scam lah, investment ni lah dulu, pelaburan emas ada yang juga kena tipu kan, macam-macam lah. Buat pelaburan rumah, investment rumah pun ada yang kena tipu. Jadi pada saya kan, dia lebih kepada bagaimana kita naikkan kita punya kesedaran kewangan ni untuk elakkan kena tipu. Okey, so now saya nak sentuh bab takaful pula. Okey, so nombor satu kan, bila saya nak bagi contoh satu benda lah. So katalah kita beli barang, katalah kita beli pensel ni pensel ni. So sebelum kita buat bayaran kan, mesti kita akan semak dulu pensel ni memenuhi kita punya kriteria ke tidak, memenuhi apa yang kita nak ke tidak, ikut bajet kita ke tidak kan. Lepas tu barulah kita decide untuk beli. Lepas tu pula bila kita dah dapat, kita dah beli, kita test okey tak okey kan, ada rosak ke tidak. So kalau ada rosak mungkin kita minta tukar ke ataupun minta ganti rugi ke ataupun minta duit dikembalikan ke. So itu untuk mengelakkan diri kita daripada ditipu bila kita membeli sesuatu barang. Okey. Tapi kalau takaful pula, macam mana nak elakkan kena tipu? Okey. So nombor satu kena faham. Okey, syarikat takaful ataupun syarikat insurans ni dikawal selia dikawal selia, maksudnya dikawal selia dan dijaga kan, diregulate di bawah undang-undang dan dikawal selia oleh Bank Negara Bank Negara Malaysia. Jadi kalau anda kata insurans tu tipu, so saya nak tanya, siapa yang tipu sebenarnya kan? Adakah ejen yang tipu ataupun company takaful yang ataupun insurans yang tipu? Okey, so kat sini saya nak bagi you tips bagaimana untuk elakkan ditipu. Pertama sekali, bila you nak sign up ataupun nak dapatkan apa-apa produk takaful kan, anda wajib dapatkan kita panggil sale illustration. Okey, sale illustration. So sale illustration ni bukan khidmat nasihat tau. Sale illustration ni adalah satu dokumen di mana anda boleh dapatkan daripada ejen. Okey, semua ejen yang ada license, yang ada maksudnya yang kita panggil authorized agent lah kan, ejen yang sah, dia ada kita panggil satu sistem. Kalau katalah dia generate quotation tu mestilah daripada company, bukan daripada ejen tu sendiri. Maksudnya ejen tak boleh sesuka hati buat benda tu, sebab quotation tu mesti daripada company, yang mana company tu dapat lesen daripada Bank Negara. So tu nombor satu. Bukan setakat dapat khidmat nasihat je. Bila you dapat khidmat nasihat, anda juga kena dapatkan kita panggil sale illustration ataupun quotation, full quotation. So quotation tu mesti daripada company, bukan daripada ejen kan.
daripada agent tapi generated by company punya system. Bukan agent tu mungkin dia reconstruct balik ke, dibuat balik dalam bentuk Excel ke apa. Okey, tapi ada juga agent yang buat macam tu, dia buat summary untuk memudahkan orang ramai tengok dia punya quotation, buat perbandingan ke apa. Yang tu okey, cuma kita sebagai pembeli ataupun orang yang nak dapatkan khidmat ataupun produk data kaful tu, anda kena check apa yang diberikan dalam summary tu mesti sama dengan apa yang quotation bagi dalam sistem. So kita tak nak nanti bila agent cakap lain, tiba-tiba you dapat lain. So untuk elakkan benda tu, nombor satu, sale illustration. So saya nak ingin bawa sikit contoh sale illustration yang saya boleh kongsikan. Okey, pertama sekali anda tengok ni. So anda tengok ni. Okey, so setiap company takaful, tak kisah mana-mana company pun yang memang under license Bank Negara, anda boleh tengok dekat website Bank Negara, dia mesti ditulis kat situ registered under Islamic Financial Service Act 2013 and is regulated by Bank Negara. So itu nombor satu anda kena faham. So dekat sale illustration mesti ada benda tu. Jadi kalau katakanlah anda tahu benda tu daripada Bank Negara, kan, anda mesti tahu bahawa benda tu company tak boleh simply nak tipu. Sebab benda tu regulated by Bank Negara. Kalau katakanlah bank cuba tipu ataupun insurans cuba tipu, dia ada tertakluk pada akta. Kan? Akta Islamic Financial Service Act 2013, yang mana kalau katakanlah dia didapati bersalah, pertama sekali company tu boleh didenda, kan? Dan yang paling teruk adalah lesen tu kena tarik. So you just imagine kalau you buat business lesen kena tarik. You rasa company sanggup buat macam tu ke? Tu nombor satu, sale illustration, you kena ingat. So regulated by Bank Negara. Dan kedua, kan? Kedua benda yang paling penting adalah anda kena tengok dalam sale illustration tu ada satu helaian. Nama dia product disclosure sheet. So anda tengok biasanya kalau dekat awal-awal lah, muka awal-awal, kan, kalau macam Prudential Bank Center Kaful ni dekat muka kedua, kan, dia ada tulis situ product disclosure sheet. So product disclosure sheet tu ditulis apa? Dia tulis, okay, read this product disclosure sheet before you decide to take out PRUBSN, tak kisahlah produk apa. Be sure to also read the general term and condition. So maksudnya, kan, bila anda nak sign up ataupun sebelum anda nak sign up plan takaful ke apa, anda mesti kena baca tu dulu. So baca full disclosure sheet dulu. Jangan main ambil sign up. Jangan ambil just simply client tanya agent cakap A, you percaya terus A. Jangan. Kan? Agent cakap A, you check dalam sale illustration. Betul tak A? Agent cakap B, check dalam sale illustration. Betul tak B? Bukan cakap A, B follow je. Kan? Sebab apa? Sebab kita percaya ke agent. Jangan. Itu bukan cara dia. Cara dia mesti tengok sale illustration, pastikan apa yang agent cakap sama dengan apa yang ada dalam sale illustration. So dan sale illustration tu juga pula dia ada limitation dia. Maksud saya ada expiry dia. So katakanlah you minta sale illustration tu mungkin dah 2 tahun. Kan, setahun ke 2 tahun, yang mana yang latest punya dah berubah. Jadi yang lama punya dah tak valid. Kan, sebab tu sale illustration ada time tempoh dia. Jadi kalau katakanlah you dah tengok, you dah agree based on that product, that quotation, so you kena proceed cepat-cepat lah. Kalau lambat, mungkin benda tu dah bertukar. Okey, yang kedua, kan, ada orang tanya, kan, takaful ni masih lagi tak apa, haram lah, tak syariah lah, everything. Yang tu saya no comment. Anda hanya lihat dekat dalam sale illustration juga. Kalau takaful dia tulis situ, apa itu syariah konsep, semua ada dalam tu. Kan? Apa itu syariah konsep, lepas tu apa yang coverage dibagi, dan semua ada dalam sale illustration. Okey. So berbalik kepada soalan yang saya cakap tadi, kadang-kadang orang salah faham berkenaan dia bayar takaful, lepas tu bila dia nak balik duit, kan, atau satu masa dia stop ke apa, dia kata duit dapat kurang, kan, duit tak dapat. Kenapa duit, contoh dia simpan sebulan 200, setahun 2,400, katalah 3 tahun mungkin ada 7,200. So bila dia nak keluarkan balik duit, cancel ke apa, dia expect dapat balik semua 7,200. Takaful bukan macam tu. Takaful bukan kita simpan duit dalam bank, bila kita nak keluarkan balik kita dapat semua, tak. Takaful ni ada pecahan-pecahan dia. Ada pecahan pergi ke protection, ada pecahan pergi ke simpanan. So basically you akan dapat kurang daripada apa yang you simpan. Itu konsep dia. Sebab sebahagian duit tu digunakan untuk protection. Maksudnya sebahagian duit tu digunakan untuk masuk ke tabung
derma orang panggil kan. Dalam takaful punya konsep tabarruk derma. So kalau you dah masuk dalam tabung derma kan, takkanlah you expect you nak minta balik. Logik ke? Kan katalah you dah simpan duit, dah derma, tiba-tiba satu masa lepas 2-3 tahun cakap balik, cik boleh tak saya nak balik duit yang saya derma. So derma je lah, one off. So tabung derma itulah digunakan untuk claim. Katakanlah orang lain claim, orang lain yang sakit, orang lain lah akan claim duit tu. So kalau kita yang sakit, kita lah pakai duit tu. So itu kat situlah sebenarnya konsep tolong-menolong tu kan, tolong-menolong, konsep sama-sama menanggung risiko. So kat situlah sebenarnya konsep takaful, nak bagi benda faham. Jadi kalau katakanlah anda masih lagi berasa bahawa you expect you simpan RM1, lepas tu dapat bila you nak stop dapat balik RM1, tak boleh kan. Yang tu simpan dekat bank. Kalau dah simpan kat bank, you simpan RM1 dapat balik RM1. Tapi kalau dekat takaful, kalau you simpan RM1, you nak dapat balik mungkin dapat 30% atau 40%. Kenapa? Ya, 60% masuk dalam tabung protection. So itu sahaja, mudah-mudahan anda dapat penjelasan yang lebih dalam konsep takaful ni. Sekiranya ada apa-apa soalan berkenaan dengan takaful ni, tak faham ke apa, anda boleh tekan link di bawah ni dalam description, insya-Allah kan, berkenaan dengan medical card ke, berkenaan dengan claim ke, berkenaan dengan sakit kritikal ke, hibah takaful ke apa, saya boleh bantu. Insya-Allah saya ada pengalaman 20 tahun dalam bidang ni, dan saya juga ada ambil certificate kan, syariah registered financial planner. InsyaAllah saya akan berikan penjelasan kepada anda, dan saya tujuan saya adalah lebih kepada mendidik anda supaya anda lebih kita panggil ilmu kewangan tu lebih meningkat, supaya anda tidak tertipu lah. Kebanyakan orang tertipu ni bukan sebab dia sengaja dia tertipu, cuma mungkin dari segi ilmu kewangan dia kurang sikit kan, tapi tak apalah kan. Sebab tu saya banyak kongsikan video-video macam ni supaya anda lebih faham. Okey, dan last sekali, jangan lupa kepada anda, saya mohon banyak-banyak kepada anda untuk subscribe video channel saya, untuk berikan lebih motivasi kepada saya untuk berkongsi banyak lagi konten-konten berkenaan kewangan. Sekiranya anda ingin dapatkan khidmat nasihat kewangan, anda boleh kontak saya kan, dekat link di description di bawah. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi lain kali.